أمري عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada tadabbur kali ini, insya-Allah kita akan menyambung semula untuk suratu Al-Waqi'ah, yang mana kita telah berhenti pada tempoh hari sehingga kepada ayat yang ke 34 Ustaz. Hari ni 35. 35. Ha. Okey, jadi kita akan sambung ayat 36. Kakak Nur jual balik itu kakak 35. Hari ni 35. Hari ni 35 Ustaz. Wah, ini 35. Okey, Ya. baik. Okey, jadi saya baca ayat 35 sehingga kepada ayat yang ke 40, ayat ke 46 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insha'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, mafhumnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang istimewa. Serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tidak pernah disentuh, yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya umurnya. Semuanya itu disediakan bagi golongan kanan, iaitu sebilangan besar dari orang-orang yang terdahulu dan sebilangan besar dari orang-orang yang terkemudian. Dan adapun golongan kiri, alangkah siksanya keadaan golongan kiri itu. Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak, serta naungan daripada asap yang berwarna hitam, yang tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia daripada mengingati Tuhan dan ketetapannya. Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang amat besar. Baik. Itu adalah untuk terjemahan yang kita bacakan bermula daripada ayat yang ke-35 sehinggalah kepada ayat yang ke-46. Ya. Jadi berdasarkan kepada ayat yang telah saya bacakan tadi, ayat ini merangkumi berkenaan dengan beberapa perkara dari segi tajuk ataupun maudhu'nya. Yang pertama, Allah Ta'ala menyambung semula mengenai tentang nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada golongan kanan. Ya, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada golongan kanan. Yang keduanya, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang pembalasan dan siksaan ke atas golongan kiri, di atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ada dua topik utama daripada ayat 35 sehingga ayat yang ke-46. Okey, sekarang kita pergi kepada sambungan mengenai nikmat dan ganjaran yang Allah ganjarkan kepada golongan Ashabul Yamin. Di antara nikmat pada ayat yang ke-35, demikian juga pada ayat sehinggalah kepada ayat 37. Daripada ayat 35 sehingga kepada ayat 37,
Ayat ini Allah Ta'ala menyatakan di antara bentuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada golongan kanan itu di dalam syurga Allah adalah merupakan nikmat pasangan dan ahli keluarga. Nikmat berpasangan dan berkeluarga. Jadi salah satu nikmat yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada ahli-ahli syurga itu adalah merupakan nikmat memiliki pasangan. Setiap di kalangan ahli syurga mereka akan mempunyai pasangan masing-masing. Maknanya tidak ada penghuni syurga yang azub. Azub ni maknanya yang apa kita panggil yang tidak berkahwin. Ya? Sebab itu ada disebutkan dalam riwayat yang dikatakan daripada Ibnu Abbas menyatakan laisa fil jannati azuban. Tidak ada penghuni syurga itu yang hidup dalam keadaan bersendirian tanpa ia mempunyai pasangan. Kerana di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada golongan Ashabul Yamin dan seluruh penghuni syurga itu adalah merupakan nikmat mempunyai pasangan. Walaupun mereka sewaktu di dunia dahulu, mereka tidak mempunyai pasangan. Misalnya contoh dia tidak berkahwin, ataupun dia berkahwin tapi tidak mempunyai anak pinak misalnya, tetapi mereka tetap akan diberikan pasangan, yakni sama ada suami ataupun isteri, dan mereka tetap akan diberikan anak pinak dan zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu riwayat hadis daripada baginda Nabi SAW yang menyatakan tentang bagaimana Allah Ta'ala akan memenuhkan syurga Allah Ta'ala itu dengan Allah Ta'ala menciptakan bagi penghuni syurga itu kejadian-kejadian yang baru. Ya, kejadian-kejadian yang baru. Maknanya Allah ciptakan makhluk yang baru kepada penghuni syurga di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, misalnya saya bacakan hadisnya disebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, wala yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi'allahu laha khalqan fayuskinuhum. Dan setelah ahli syurga dapat menikmati nikmat-nikmat dalam syurga yang Allah Ta'ala ganjarkan kepada mereka, kemudian dengan kurniaan Allah Ta'ala kepada mereka, Allah menciptakan khusus bagi mereka kejadian-kejadian yang baru yang menjadi peneman-peneman mereka bersama mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dekat sini di dalam syurga itu selain daripada penghuni syurga, ada juga makhluk-makhluk baharu yang Allah ciptakan khusus untuk duduk bersama, menetap bersama dengan penghuni syurga itu di dalam syurga bersama-sama. Ya, ini yang nikmat yang pertama yang Allah Ta'ala, bukan nikmat pertama, di antara nikmat yang Allah Ta'ala ganjarkan kepada golongan ahli syurga sama ada muqarrabun ataupun daripada golongan ashabul yamin. Baik. Yang kedua, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni syurga itu selain pada nikmat berpasangan dan berkeluarga, adalah merupakan nikmat berkekalan usia dan berkekalan jasad dan tubuh mereka. Ya, berkekalan usia dan berkekalan jasad dan tubuh badan mereka. Ini disebut sebagai nikmat al-khulud. Ya, nikmat al-khulud. Jadi kalau kita lihat daripada pengajaran yang kedua ini, nikmat berkekalan dalam syurga ini dia datang dalam beberapa bentuk. Ya, dipanggil sebagai nikmat mukhalladat. Ya, nikmat mukhalladat, iaitu beberapa nikmat yang berkekalan yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dipanggil sebagai khuludu al-mukuth. Khulud al-mukuth, iaitu berkekalannya ahli syurga
di dalam syurga itu. Al-mukuth ni maknanya mereka menetap dalam syurga itu secara berkekalan. Maknanya mereka takkan keluar daripada syurga setelah mana mereka mendiami dan masuk ke dalam syurga. Maknanya bila mereka dah masuk syurga, mereka tidak akan dikeluarkan lagi. Ya, mereka tak akan dikeluarkan semula. Ini dipanggil sebagai khuludul makan ataupun khuludul mukuth, iaitu penetapan tinggal dan penetapan tempat. Ya. Baik, yang keduanya disebut sebagai apa yang dinamakan sebagai khulud. Yang kedua dipanggil khuludun ni'am. Khuludun ni'am memberi maksud kepada berkekalannya setiap nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga itu. Bukan sekadar tempat syurga itu sendiri kekal, bukan sekadar syurga itu sendiri kekal, istana dalam syurga itu kekal, kebun dalam syurga itu kekal, tetapi khuludun ni'am, iaitu setiap nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga itu juga berkekalan. Maknanya nikmatnya tidak akan rosak, nikmatnya tidak akan fana, nikmatnya tidak akan binasa. Ya, walaupun kita dah makan atau dah menikmati sesuatu nikmat dalam syurga itu, tapi nikmat itu akan dikembalikan semula dan dikembalikan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah akan kembalikan ia seperti sedia kala, seolah-olah ia belum dimakan atau seolah-olah ia belum dinikmati. Ini dipanggil khuludun ni'am. Yang ketiga disebut di antara nikmat berkekalan yang Allah beri kepada ahli syurga itu disebut sebagai iaitu khulud, berkekalannya yang disebutkan al-umur, berkekalannya usia dan hayat. Khuludul hayat atau khuludul umur, iaitu berkekalannya usia dan berkekalannya kehidupan ahli syurga itu. Maknanya usia mereka tidak berubah, usia mereka tidak berganjak, usia mereka tidak akan beralih. Ya, ini sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, inna ansha'nahunna insya'a. Maknanya Allah Ta'ala akan jadikan mereka kejadian yang baru. Ya, maksud kejadian yang baru ni, kalau dahulu mereka sudah berusia, meninggal dalam keadaan berusia, bila nak masuk syurga, Allah kembalikan mereka pada usia remaja. Maknanya setiap jasad, kekuatan, tubuh badan, yang ini dipanggil khuludul jasad, ya, ataupun dipanggil khulud al-ajsad. Yang tadi disebut khuludul umur. Khuludul umur ni maknanya Allah anugerahkan umur yang tak berganjak-ganjak. Tidak berkurang, tidak juga bertambah. Sebab dalam riwayat menyebutkan, hadis menyatakan khuludul umur ni maknanya ahli syurga Allah kekalkan hayatnya pada usia 30 tahun atau 33 tahun. Lebih kurang begitu. Antara 30 hingga 33 tahun. Mengikut riwayat yang berbeza-beza. Tapi dalam lingkungan tak kurang daripada 30 dan tidak melebihi daripada usia 33 tahun. Ya. Dan yang seterusnya dipanggil khulujul ajsad, iaitu salah satu daripada nikmat berkekalan yang Allah berikan kepada penghuni syurga itu adalah jasad dan tubuh badan mereka yang berkekalan. Maknanya pandangan mereka tidak berkurangan, pendengaran mereka tidak berkurangan, ataupun yang dipanggil sebagai khuludul hawas. Ya, khulujul ajsad atau khuludul hawas, iaitu panca indera mereka tak berkurangan, rasa tak berkurang, pandangan tak berkurang, pendengaran tak berkurang, apa lagi, kekuatan, kudrat tak berkurang, nafsu tak berkurang. Maknanya dia tidak berkurang. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang baik, bila sahabat bila sahabat bertanya Rasulullah, apakah kita akan makan di dalam syurga? Maka baginda kata ya. Ya, bahkan baginda menyebutkan dalam hadis itu, la yu'ti rajulun wahidun fil jannati mi'ata, disebutkan mi'ata syahwatan. Sesungguhnya akan diberikan kepada penghuni syurga itu di dalam syurga dengan 100 kali ganda syahwat.
Maknanya syahwat makannya 100 kali ganda. Syahwat apa lagi? Syahwat dia kepada suka pada perhiasan macam orang perempuan, suka pada perhiasan 100 kali ganda. Bayangkan kalau kat dunia ni pun dia dah minat gelang, dah minat cincin, dah minat handbag. Bayangkan kat dalam syurga 100 kali ganda dia punya minat tu. Allah gandakan sampai 100 kali ganda. Kalau dia minat berhias, 100 kali ganda berhias. Begitulah, lelaki pun sama, perempuan pun sama. Ya, Allah gandakan dengan 100 gandaan. Ya. Itu yang disebutkan mi'ata quwwata rijal. Bahkan kekuatannya Allah beri seperti 100 kekuatan lelaki. Baik dia perempuan, Allah bagi 100 kekuatan lelaki. Demikian juga lelaki diberikan gandaan 100 kali ganda kekuatan lelaki yang lain. Maknanya kalau lelaki itu jadi 2 kali ganda, kalau perempuan jadi kekuatan seperti seorang lelaki. Maknanya itu Allah Ta'ala berikan gandaan-gandaan dari sudut fizikalnya, dari sudut panca inderanya, nafsunya dan syahwatnya. Itu juga Allah Ta'ala kembalikan. Yang jadi maksudnya khuludul jasad ataupun hawas ni maknanya tubuh badan, kulit ahli syurga tu dia tidak akan berkedut, dia tidak akan berkurangan sifat keremajaan dan sifat kemudaannya. Maknanya kalau kita tengok dekat sini Allah Ta'ala sebut faja'alnahunna abkara uruban atraba. Ini Allah perjelaskan lagi ya. Allah detailkan lagi sifat-sifat itu. Maksudnya Allah akan jadikan mereka sentiasa anak dara. Allah Ta'ala akan jadikan mereka itu sentiasa kita panggil cantik kulitnya, tidak berkurangan kecantikannya. Maknanya sentiasa dalam keadaan remaja dan muda. Ya. Baik. Sebab itu dalam sebuah hadis yang sahih, ketika mana ada seorang perempuan tua yang pergi mengadu kepada Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, doakan supaya aku dapat masuk syurga." Maka Nabi SAW kata, orang tua takkan masuk syurga. Maka menangis perempuan yang tua itu, kemudian Nabi ketawa, Nabi bergurau dengannya. Baginda bermaksud, sesungguhnya tidak ada orang tua di dalam syurga. Maknanya semua ahli syurga akan jadi golongan muda. Ya, tidak ada orang tua, tidak ada macam mana kita kat dunia ni kan ada orang tua, ada orang dewasa, ada orang muda, ada orang remaja, ada kanak-kanak. Tapi dalam syurga tidak. Kehidupan dia sudah berbeza. Kerana syurga tu tempat untuk berhibur, tempat untuk beroleh nikmat yang Allah Ta'ala beri di atas kesabaran hamba-hamba Allah dekat dunia dulu. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi dia macam kanak-kanak, kanak-kanak ni terhadlah minat dia. Kalau orang tua pun dah tak larat dah, terhadlah minat dia. Maka sebab tu Allah jadikan mereka semua ada 2 golongan sahaja dalam syurga. Satu dipanggil golongan remaja. Mereka akan kekal remaja dalam usia 18 hingga 20 tahun. Yang satu lagi dipanggil golongan dewasa, iaitu daripada usia 30 tahun hingga 33 tahun. Ini saja 2 saja kumpulan manusia yang usianya terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Okey, baik. Kemudiannya, lihat lagi. Sambungan pula kepada pengajaran yang ketiga pula yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-36 dan 37 ini. 35 sampai 37 ini. Ya, ayat ini menunjukkan pada kita pengajaran yang ketiga, bahawasanya nikmat dunia termasuklah tubuh manusia dan jasad ini adalah merupakan nikmat yang sementara dan bersifat fana. Maksudnya apa yang Allah anugerahkan pada kita daripada dunia ini, termasuklah tubuh badan kita dan jasad kita ini, semuanya akan binasa dan fana. Ya, sebab itulah Allah menciptakan ahli syurga dengan ciptaan kejadian yang baru. Maksud kejadian yang baru tu maknanya apa? Maknanya
ciptaan yang baru, rupa yang baru, fizikal yang baru. Itu masuk insya'a. Kerana dalam bahasa Arab, perkataan insya'a itu memberi maksud satu kejadian yang tidak sama dengan kejadian yang sebelumnya. Dia tidak sama, dia totally berbeza. Ketinggian kita dah berbeza, sifat kekuatan kita juga sudah berbeza. So maknanya Allah Ta'ala jadikan dengan ciptaan yang baru itu, kecantikan, rupawan dia, semua dah berbeza dan sudah beralih. Ya? So maknanya dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya jasad yang Allah Ta'ala beri kepada kita dekat dunia ini adalah merupakan jasad yang bersifat sementara. Jasad yang akan rosak, jasad yang akan tidak ada nilai dan tidak ada harganya suatu ketika nanti. Sebab apa? Yang menjadikan jasad ni hanya merupakan kita panggil sebagai puppet ataupun sebagai alat untuk roh menumpang bagi mempergunakan jasad ini untuk mengumpul dan mengerjakan amal-amal saleh. Tapi apabila sudah sampai masanya, sudah tamat masanya, maka jasad ini akan hancur menjadi sebahagian daripada tanah. Sebab tu ahli syurga, dia tak akan masuk dalam syurga dengan jasad yang Allah ciptakan mereka di dunia dahulu. Mereka akan masuk dengan jasad dan kejadian yang baru. Kejadian yang lama tu Allah dah hancurkan, Allah Ta'ala dah binasakan. Maka dekat sini menunjukkan pengajaran kepada kita bahawasanya dunia yang kita milik ni, baik harta, baik pasangan, baik keluarga, baik anak pinak, hatta tubuh yang kita sedang gunakan ini, semuanya tidak kekal. Semuanya akan binasa. Sejauh mana pun kita menjaga kecantikan tubuh badan kita ini, ia tetap akan binasa dan ia tetap akan dihancurkan oleh Allah, kerana Allah akan menggantikan dengan kejadian yang baharu. Ya, dengan kejadian yang baharu. Sebagaimana disebut dalam hadis, pertama, kejadian yang baru itu bagaimana bentuknya? Ya, kenapa Allah Ta'ala berikan kejadian yang baru? Kerana nak memberikan kenikmatan yang lebih daripada apa yang Allah berikan pada mereka di dunia. Sebab kalau kita ukur dengan fizikal jasad kita kat dunia, kita ada had. Dan jasad kat dunia kita ni ada limit. Makan lebih sangat kan penyakit. Makan lebih sangat kan terlalu kenyang, tak boleh makan. So Allah ciptakan pada kita jasad yang sesuai untuk menikmati nikmat yang berada dalam syurga. Sebab tu ulama sifatkan yang pertama, fizikal yang Allah beri kepada ahli syurga itu ketinggian mereka 60 hasta. Ya, ketinggian mereka itu adalah 60 hasta. Sebagaimana disebut dalam hadis, khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu situna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam mengikut gambaran ciptaannya. Kemudian ketinggian Nabi Adam adalah 60 hasta. Ya, baik. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ahli syurga ni sifat dia ataupun rupa dia, fizikal dia itu, dalam hadis sebut jurada. Ya, sifat mereka apa dia? Jurada. Apa itu jurada? Disebut dalam hadis yang sahih. Baginda bersabda, yadkhulul jannati al-jannata jurdan murdan mukahhalin abna thalathin atau thalathin wa thalathin. Ini disebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Ahli syurga, bila mereka nak masuk syurga, Allah akan ciptakan mereka rupa paras dan jasad yang baru. Okey, macam mana rupa dia? Tadi dah sebut dah, tinggi dia 60 hasta. Alhamdulillah, tinggi 60 hasta. Jadi dalam syurga tak ada orang yang pendek, lepas tu ada orang yang lebih tinggi. Semua sekata. Ketinggian mereka sekata. Baik, yang kedua, ahli syurga ni jurdan. Apa makna jurdan? Tak ada bulu langsung. Bulu roma tak ada, bulu hidung tak ada, bulu ketiak tak ada, bulu bahagian ari-ari tak ada, kecuali bulu kening sajalah. Bulu kening kat mata tu adalah. Ya. Bahkan mereka juga tidak ada janggut, juga tidak ada misai.
Sebab itulah sesiapa bagi golongan lelaki yang nak mendapat pahala pahala dengan menyimpan janggut itu, di dunialah peluangnya. Kerana kalau balik dekat akhirat, mereka tidak akan miliki janggut dan apatah lagi misai. Sebab Nabi sifatkan mereka bersifat jurdan. Macam kalau kita tengok orang yang memang bersih, tak ada bulu langsung. Ya. Macam kalau istilah sekarang ni dipanggil geng-geng Korea lah. Ya. Geng-geng Korea. Ya. Yang kedua, disebutkan sifat mereka itu adalah murdan. Murdan ni macam mana? Murdan ni maknanya muka mereka tu adalah muka apa kita panggil murdan dalam bahasa Arab? Muka jambu. Istilah bahasa Melayu kita panggil muka jambu. Maknanya bukan sekadar mereka tak ada bulu langsung, maka mereka tu murdan. Murdan ni muka macam baby face. Bahasa orang kita lah ya. Baby face. Maksudnya muka tu memang muka pemuda lah. Walaupun umur 30-an, tapi tak adalah 30-an yang nampak macam matang sangat. Maknanya dia bersifat murdan. Kemudian disebut dalam hadis tadi, usia mereka 30 hingga 33 tahun. 30 hingga 33 tahun. Itu sebutnya. Kemudian disebutkan lagi sifat dia apa dia? Disebutkan lagi sifat ciptaan yang Allah cipta kepada ahli syurga ni yang seterusnya. Keindahan mereka, kecantikan wajah mereka, kajamali Yusuf alaihissalam. Seperti kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam. Kehanseman Nabi Yusuf. Maknanya cantiklah. Sampai dalam Quran Allah sebut, bila kawan-kawan Zulaikha menatap Nabi Yusuf AS, mereka berkata, Malakun Karim, ini adalah malaikat, bukan manusia. Kemudian yang seterusnya, hati mereka seperti Nabi Ayyub AS. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, dengan sanad yang daif, mengatakan, ahli syurga tu tingginya tinggi Nabi Adam 60, baik lelaki atau perempuan. Cantiknya, handsomenya seperti Nabi Yusuf. Usianya seperti Nabi Isa, 30 hingga 33 tahun. Ya, kemudian hatinya, kesabaran dia macam Nabi Ayyub alaihissalam. Walaupun dalam syurga tak ada ujian, tapi nak katakan bagaimana kelebihan hati Nabi Ayyub tu yang boleh redha dengan apa ujian yang Allah beri pada baginda. Lisanu Muhammad. Adapun lidah mereka dan akhlak mereka adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kombinasi ini. Wajah handsome Nabi Yusuf, usia dan tubuh jasad sebesar Nabi Adam, umur seperti Nabi Isa, hati seperti Nabi Ayub, akhlak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tak sempurnanya menggabungkan semua sifat-sifat nabi-nabi yang ada. Bahkan disebut dalam hadis daripada Miqdam bin Ma'di Karib menyatakan bahawasanya ahli syurga ni sentiasa mukahalin. Mukahalin ni apa maknanya? Kalau lelaki ni, ahli syurga ni sentiasa matanya dalam keadaan bercelak. Atau kalau orang perempuan dalam bahasa sekarang kita cakap, dalam bahasa sekarang untuk orang perempuan, mereka tu sentiasa dalam keadaan bermakeup. Maknanya tak payah nak pergi berdandan, tak payah nak pergi make up wajah. Mereka tu sentiasa dalam keadaan bermakeup. Tak perlu nak di make upkan oleh orang lain. Keadaan mereka sentiasa dalam keadaan seperti itu. Ya. Okey, baik. Itu kenikmatan apa yang Allah bagi. Yang kedua yang kita bincang kat sini. Tadi yang pertama kita sebut tentang apa? Itu kan? Yang itu ini. Yang pertama, kenikmatan Allah beri kepada mereka berkekalan. Kenikmatan berkekalan. Kemudian kenikmatan kejadian yang baharu. Kemudian ayat ni Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang kenikmatan sifat. Sifat ahli syurga. Dan menunjukkan bahawasanya jasad dan segala yang kita milik kat dunia ini tidak
berkekalan. Ya. Baik. Kemudiannya kita lanjutkan pada ayat 38. Allah kata, semua nikmat-nikmat tadi adalah li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Kita dah bincang dah sebelum ni pada pengajian yang terdahulu siapa golongan kanan tu. Jadi saya tak ulang lah ya. Cuma Allah Ta'ala kata li ashabil yamin. Ada perkataan lam kat situ, li tu. Maka kat sini pengajarannya menunjukkan kepada kita lam kat situ maknanya litamlik lil abad, tamlik al abad. Maksudnya apa? Iaitu maksudnya Allah Ta'ala berbicara pada ayat 38 ni tentang satu pengajaran, iaitu nikmat yang seterusnya adalah nikmat pemilikan yang abadi. Lam kat situ memberi maksud nikmat pemilikan yang abadi. Maknanya semua nikmat-nikmat yang ada dalam syurga itu adalah khusus, eksklusif untuk penghuni syurga itu. Maknanya dia diciptakan untuk penghuni syurga itu. Maka bagi setiap syurga tu, Allah ciptakan bagi setiap ahli-ahlinya ada nikmat-nikmat yang khusus untuk mereka. Berbeza berdasarkan kepada amalan mereka, berbeza berdasarkan kepada takwa, iman dan juga kedudukan mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. So maknanya dekat sini pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat 38 bahwasanya setiap ahli syurga itu memiliki ganjaran dan nikmat syurga yang tersendiri ataupun yang khusus mengikut kepada keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 38 ini iaitu setiap kurniaan dibalas dengan sesuai berdasarkan perbuatan. Di sini juga memberi kita satu pengajaran bahawasanya Allah Ta'ala bila nak mengganjari sesuatu ganjaran, sama ada kepada orang yang buat baik ataupun pada mereka yang pelaku maksiat, Allah akan mengganjari atau membalasi sesuai dan setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya kalau orang tu beriman, beramal saleh dan bertakwa, maka Allah Ta'ala akan mengganjarinya sesuai dengan darjat takwanya, sesuai dengan darjat imannya, sesuai dengan mujahadah amalnya. Maka Allah Ta'ala akan beri kepada mereka mengikut kesesuaian mereka. Ya? Okay, baik. Kemudian, kita sambung pada ayat 39 dan pada ayat yang ke-40. Ya? Ayat 39 dan ayat yang ke-40. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Allah Ta'ala sebut banyaknya dan ramainya umat yang terdahulu dan ramainya juga adalah untuk umat yang terkemudian. Ya, ramai umat yang terdahulu dan ramai juga umat yang terkemudian. Baik. Maksud dekat sini sebelum saya pergi pada pengajaran, kita nak tengok dari segi Allahu Akbar. Tafsirannya dulu, ya. Tafsirannya dulu. Baik. Okey. So kita nak tengok tafsiran dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya Okey. Sekejap, nak habis tak? Okey, baik. Yang pertama Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang kita bacakan ini, Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Iaitu ramainya di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang awal memasuki syurga atau yang tergolong dalam kalangan golongan Ashabul Yamin, dan ramai juga di kalangan umat Nabi Muhammad SAW juga yang kemudian, maknanya selepas wafat Nabi SAW, yang tergolong di kalangan golongan-golongan Ashabul Yamin
atau di kalangan penghuni-penghuni syurga. Ya, baik. Itu adalah tafsiran yang dipegang oleh majoriti para ulama tafsir. Walaupun ada yang tafsirkan ramai umat Nabi-Nabi dulu masuk syurga dan ramai juga umat Nabi Muhammad SAW yang kemudian masuk syurga. Tapi yang tepatnya adalah tafsiran yang pertama. Okey, apa pengajaran boleh kita ambil pada kedua-dua ayat ini? Ayat ini menunjukkan kepada kita mengenai satu pengajaran, iaitu kebanggaan Nabi SAW terhadap umatnya kerana menjadi umat yang paling ramai beriman dengannya dan menjadi pengikut baginda pada hari kiamat. Ya, sebab itu di antara keistimewaan. Sebenarnya ayat ni cerita tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW berbanding umat-umat yang terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, ramai yang masuk syurga di kalangan pengikut Nabi itu semasa hayat Nabi tersebut. Tapi setelah Nabi-Nabi mereka wafat, lepas Nabi Musa, lepas Nabi lepas Nabi Daud, lepas Nabi Yusuf wafat, maka ramai pengikut Nabi itu tidak menjadi penghuni syurga. Bahkan mereka menjadi penghuni neraka. Tapi ayat ini memberi satu keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai satu kemuliaan yang Allah beri juga kepada baginda selain pada umat baginda SAW, iaitu ramainya umat baginda Nabi Muhammad SAW yang masuk syurga di kalangan awal dan ramai juga yang masuk syurga selepas Nabi wafat pun ramai, sebelum Nabi wafat ketika hayat Nabi pun ramai, kedua-duanya ramai. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ayat ini bercerita tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang ramai menjadi pengikut baginda pada hari kiamat. So tadi disebut dalam satu hadis daripada riwayat Ibnu Mas'ud, kata baginda, satu hari Allah Ta'ala telah menunjukkan pada aku satu malam di dalam mimpiku, aku telah dibentangkan tentang perjalanan para Nabi pada hari kiamat. Allah bagi Nabi tunjuk satu visual, benda ni tak berlaku lagi, tapi apa yang Nabi tengok tu macam itulah berlaku. Setiap para Nabi itu akan bersama dengan umatnya. Maka Nabi Muhammad SAW kata, ada yang aku lalu bertemu dengan seorang Nabi, bersama dengannya al-isabah, iaitu lebih kurang dalam 30-40 orang. Kemudian ada bersama dengan Nabi itu 3 orang saja pengikut dia. Ada yang bersama dengan Nabi itu 1 orang je pengikut dia. Ada yang bersama dengan Nabi itu tidak ada seorang pun yang menjadi pengikutnya. Sehinggalah baginda lihat ada satu kumpulan awan hitam. Ya. Maka baginda bertanya kepada Jibril, siapakah golongan itu? Maka jawab itu adalah pengikut Musa alaihissalam. Maka baginda berdoa, di manakah pengikut aku? Tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disuruh untuk baginda memandang ke arah langit, maka dilihat satu gumpalan yang lebih besar daripada apa yang dilihat oleh baginda sebelumnya. Kemudian baginda melihat ada di atas bukit itu juga ada kumpulan manusia yang ramai. Maka baginda tanya, siapakah kedua-dua ini? Maka dijawab, mereka itu adalah umat kamu, wahai Rasulullah SAW. Dan di atas puncak bukit itu baginda melihat ada beberapa kelompok yang berpakaian putih yang menyendiri. Maka baginda tanya, siapa pula mereka? Maka dijawab oleh Jibril, ini disebut dalam hadis Muslim, mereka itu adalah umat-umatmu yang masuk syurga tanpa hisab, yang jumlah mereka 70,000 orang. Ya, itu pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil. Pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil pada ayat 39 dan ayat 40, iaitu adalah yang pertama, keistimewaan umat Nabi Muhammad itu adalah ramai pengikut pada hari akhirat. Yang kedua, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW menjadi penghuni paling ramai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil, iaitu umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang paling ramai penghuni di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini berdasarkan kepada satu hadis yang juga dibawa dalam kitab tafsir ketika menghuraikan tentang ayat ini, ketika mana
turunnya ayat Quran thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, maka baginda Nabi SAW merasa sedih. Sehingga kan apabila didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, lalu bertanya, wahai Muhammad, mintalah kepada Allah apa yang engkau inginkan. Ya, maka baginda mengatakan, inilah arju an takunu ruba'a ahli jannah. Baginda kata, aku berharap umatku 1/4 adalah penghuni syurga bagi semua tingkatan-tingkatan syurga. Maka bila dengar begitu, sahabat pun berkata, ya Rasul, Nabi akan berdoa lah. Maksudnya Nabi akan berdoa minta kepada Allah, umat Nabi Muhammad SAW ni menjadi 1/4 penghuni syurga bagi 88 tingkatan syurga tu. Daripada Firdaus sampailah ke bawah. Maka sahabat kata, fakabbirna, kami pun bertakbir, Allahu Akbar, bersyukurlah. Kemudian Nabi datang pada esok hari, Nabi kata, aku akan minta lagi tambah kepada Allah Ta'ala, antakunu thulutha al-jannah, untuk kamu menjadi 1/3 penghuni syurga. Sahabat pun bertakbir lagi, seronok, Allahu Akbar. Kemudian lusa Nabi datang lagi, Nabi kata, demi Allah, aku akan minta lagi kepada Allah Ta'ala, antakunu nisfa al-jannah. Ya, supaya kamu menjadi 1/2. Maksudnya setiap lapisan syurga, umat Nabi Muhammad SAW punya kota adalah 1/2, separuh. Adapun separuh lagi kota tu, 50% tu adalah dikongsi oleh umat Nabi-Nabi yang lain. Ya, maka sahabat pun berkata, kami bertakbir. Kemudian baginda membacakan firman Allah, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ya, cuma lepas Nabi baca ayat itu, Nabi kata, di antara umatku yang ramai masuk syurga itu, ada 70,000 di antara mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Ya, yang masuk syurga tanpa hisab. Ya, ini adalah merujuk kepada keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada satu doa yang saya nak kongsikan di sini, satu doa dalam riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang baik, hasan, yang mana doa ini disebutkan dalam satu riwayat hadis. Allahu Akbar. Ya, kejap ya. Baik. Iaitu ada satu riwayat menyebutkan tentang hadis, ya, yang mana hadis ni menceritakan tentang satu riwayat. Sekejap ya, saya cari mana teks hadis ni. Okey. Disebut dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, satu ketika Nabi SAW masuk Masjid Nabawi lah. Lepas tu di sisi Nabi ada Abu Bakar, ada Umar, dan ketika itu, ketika Nabi masuk masjid tu, Abu Bakar ada Umar. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang solat. Masa Abdullah bin Mas'ud sedang solat, Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa. Bila cukup 100 ayat dalam surah An-Nisa, Abdullah bin Mas'ud pun berdoa. Ini menunjukkan kalau kita tengah solat, bila kita baca ayat Quran, kalau ayat tu berkaitan dengan doa, kita boleh berdoa. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud, ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud berdoa ni selepas dia semayang. Maknanya lepas dia baca surah An-Nisa 100 ayat, dia pun habiskan solatnya 2 rakaat tadi dengan 100 ayat surah An-Nisa, kemudian habis semayang, dia berdoa. Ada yang kata dia berdoa dalam keadaan dia semayang. Itu lebih tepatlah wa qa'imun yusalli. Tengah dia baca Quran, berhenti 100 ayat, nanti saya minta ibu-ibu sekalian balik, buka surah An-Nisa, tengok ayat ke-100. Di situ tempat Abdullah bin Mas'ud berdoa. Ketika dia sedang solat. Tapi kena baca dalam bahasa Arab lah ya. Maka Nabi SAW bersabda, is'al tu'tihi, is'al tu'tihi. Nabi kata, mintalah semoga Allah perkenankan. Mintalah semoga Allah Ta'ala perkenankan. Ya. Dan masa tu Nabi suruh Abu Bakar dengan Umar yang ada di samping Nabi pun berdoa sekali. Tumpang berdoa bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Pada keesokan paginya, ya, Abu Bakar telah pun didatangi oleh didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud tanya, apa yang kau doa semalam, wahai Abdullah bin Mas'ud, ketika kau semayang tu? Maka
Jawab Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad fi a'la jannatil khuld. Iaitu aku berdoa, ya Allah, aku memohon keimanan yang tidak berkurangan, nikmat yang tidak terputus, dan bersama-sama berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW di syurga yang tertinggi. Kemudian bila doa itu sampai kepada Nabi SAW, maka baginda mengaminkannya. Ini menunjukkan Abdullah bin Mas'ud berdoa supaya beliau dapat di samping Nabi SAW dalam syurga. Baik, ini yang dapat kita kongsikan sehingga pada ayat yang ke 40. Nanti insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-41 insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.